Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar berkenaan set iaitu bab 11 dalam Matematik Tingkatan 1 KSSM. Kita lihat kepada standard pembelajaran. Terdapat dua standard pembelajaran iaitu 11.1 berkenaan set. Yang kedua 11.2 gambar rajah Venn, set semesta, pelengkap bagi suatu set dan subset. Kita lihat 11.1, apa yang kita akan belajar dalam set ini. Yang pertama ialah berkenaan maksud set. Yang kedua ialah cara untuk kita menghuraikan set tersebut. Set kita boleh huraikan dalam bentuk perihalan, dalam bentuk penyenaraian dan tata tanda pembina set. Seterusnya kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan set kosong, apakah yang dimaksudkan dengan unsur dan juga kesamaan set. Sebelum kita teruskan kepada agenda utama kita, mari kita cuba kelaskan gambar-gambar dekat bawah ni kepada dua kumpulan. Kalau kita lihat ada gambar makanan dan juga minuman. Jadi kita boleh kelaskan makanan dan minuman ini kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan minuman dan kumpulan makanan. Kalau kita tengok, kita alihkan makanan, minuman. Kita boleh kelaskan gambar-gambar di bawah ni kepada dua kumpulan lah, iaitu makanan dan juga minuman. Kenapa dikelaskan kepada dua kumpulan? Kerana mereka mempunyai ciri-ciri yang sama. Kalau kita tengok gambar yang belah kiri, gambar yang belah kiri ni gambar minuman. Sifat fizikal bagi minuman ni adalah dalam bentuk cecair. Manakala gambar di sebelah kanan pula gambar makanan. Makanan ni dia biasanya dalam bentuk pejal. Next kita tengok apa yang dimaksudkan dengan set sebenarnya. Set ialah kumpulan objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Next kita tengok macam mana cara untuk kita menghuraikan set tu. Katakanlah guna contoh sama macam dalam buku teks, iaitu gambar jalur gemilang. Jalur gemilang ni kita boleh kita andaikan dia sebagai set A. Set A ni kalau kita nak tulis dia dalam bentuk perihalan, samalah macam yang dekat bawah ni. Kalau dalam bentuk perihalan ni, kita akan katakan kita tulis simbol yang kita wakilkan daripada set kita tu. Contohnya A. A ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Maksudnya kita fokus kepada warna dalam jalur gemilang ni lah. Untuk penyenaraian, kita senaraikan objek ataupun item yang terdapat dalam warna jalur gemilang tu. Contohnya dalam jalur gemilang ni kita tahulah dia ada 4 warna, iaitu merah, putih, biru dan kuning. Cara untuk kita menulis, untuk kita menghuraikan set A ni, kita tuliskan simbol yang mewakili jalur gemilang tadi. Kita pilih A. A kita tulis sama dengan kita buka kurungan. Ni tanda buka kurungan lah ni. Kita senaraikan warna yang terlibat, iaitu warna merah, warna putih, biru dan kuning. Untuk keempat-empat warna ni, dia hendaklah dipisahkan dengan koma. Maksudnya kita tulis merah, koma, putih, koma, biru, koma dan kuning. Kita tak tulis dan lah, kita tulis koma, kuning, betul, tutup kurungan. Merah, putih, biru dan kuning ni, dia dipanggil sebagai unsur dalam set A. Next kita tengok macam mana cara untuk menulis tata tanda pembina set. Dia kata kat sini, set A juga boleh diwakili dengan menggunakan tata tanda pembina set. Untuk cara untuk kita menulisnya adalah kita tuliskan simbol dekat depan A. A sama dengan kita buka kurungan X titik bertindih X ialah warna dalam jalur gemilang. Ayat yang belakang ni kita boleh copy je daripada ayat yang perihalan. X bertindih X ni dia adalah format bagi tata tanda pembina set. Jadi kita kena tulislah. Menandakan ini adalah jawapan kepada tata tanda pembina set. Jom kita tengok contoh 1. Huraikan setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Untuk soalan A, huruf dalam perkataan Malaysia. B, nombor ganjil yang kurang daripada 20.
Okay, kita cuba jawab yang A dahulu. Kita cuba buat untuk perihalan. Okay, andai kata kita punya set ni adalah kita assume sebagai K. Okay. Kita tuliskan K ialah set yang terdiri daripada huruf dalam perkataan Malaysia. Okay. Itu untuk perihalan. Kita cuba pula untuk penyenaraian. Okay, untuk penyenaraian, kita tuliskan huruf sama dengan kita buat pembuka kurungan. Okay, pembuka kurungan, kita akan senaraikan huruf dalam perkataan Malaysia. Kita mulakan dengan huruf M, koma, A, koma, L, koma. Okay, adakah kita perlu tulis huruf A yang kedua? Tak perlu. Cukup sekadar satu A. Jika ada huruf yang sama selepas itu, kita hanya perlu tulis satu kali sahaja. Jadi kita akan proceed dengan huruf Y, koma, huruf S, koma, huruf I. Itu sahaja. Okey. Okay, lepas tu selesailah kita punya untuk huraian set dalam bentuk penyenaraian. Okay, sekarang kita proceed kepada bentuk tata tanda pembina set. Untuk tata tanda pembina set, cara dia macam yang atas juga ataupun yang macam sebelum ni juga. Kita tuliskan huruf K, kita buat tanda sama dengan, kita buat pembuka kurungan. Okay, pembuka kurungan. Okay, kalau kita tulis secara manual, kita buka pembuka kurungan, tulis unsur, baru tutup kurungan. Tapi disebabkan dalam komputer ni, dia dah setting terus. Lepas tu kita pun tuliskan yang macam dia suruh tulis tu. X, format dia lah X titik bertindih. X ialah set bagi huruf dalam perkataan Malaysia. Okay, macam itu sahaja. Okey. Ni untuk soalan A. Apa kata kita cuba buat untuk soalan B pula. Untuk soalan B, perihalan. Kita assume kita punya set ni adalah huruf P. P. Kita pun tulislah P ialah set yang terdiri daripada nombor ganjil yang kurang daripada 20. Macam tu. Okey. Itu saja untuk perihalan. Kita proceed kepada penyenaraian. Untuk penyenaraian, sama juga. Kita ambilkan, kita tuliskan set kita. Okey, set kita adalah P. Kita buatkan tanda sama dengan, kita buka kurungan. Kita buka kurungan.
Lepas tu kita senaraikan je lah. Nombor ganjil yang kurang daripada 20. Jadi bermula daripada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Okay. Seterusnya, tata tanda. Tata tanda pembina set. Okey, untuk tata tanda pembina set ni sama juga konsep macam tadi. Kita tuliskan huruf P dahulu sama dengan buka kurungan. Buka kurungan. Okey, kita tuliskan X titik bertindih X ialah set bagi huruf set bagi nombor ganjil yang kurang daripada 20. Kecilkan sikitlah tulisan. Ke ataskan sikit. Okey, macam tu. Okey, lepas tu kita tengok yang seterusnya. Okey, sekarang kita tengok untuk set kosong pula. Okay, kita katakanlah yang pakai tudung ni Siti, yang pakai yang freehand ni Meme. Okay, Siti pun tanya, okey, namakan bulan yang mempunyai 32 hari. Okey, Meme kata tiada bulan yang mempunyai 32 hari. Okay, kita pun bacalah ayat kat bawah ni. Dia kata jika M mewakili set bulan yang mempunyai 32 hari, maka set M tidak mengandungi sebarang unsur. Yelah, dalam sebulan kita hanya ada 30 ataupun 31 hari sahaja. Untuk set M ni tak ada unsur lah kiranya. Ataupun kita boleh tulis M sama dengan simbol V ni. Simbol V. Ataupun kita tulis M sama dengan buka kurungan dan tutup kurungan. Kita tak perlu tulis apa-apalah unsur dalam ni sebab tak ada kan. Macam itulah cara dia. Okay, next kita tengok contoh 2. Dia kata jika A mewakili set segitiga yang mempunyai 4 sisi, maka A tidak mempunyai unsur. Okay, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak tulis? Kita boleh tulis A ni sebagai, kita boleh tulis macam inilah, A sama dengan simbol V tu, bulat, lepas tu ada tanda macam tu. Ataupun kita tulis A sama dengan set. Macam tu sahaja. Tak perlu tulis apa-apalah dalam ni sebab dia tak ada unsur kan. Okay, next. Kita tengok unsur dalam set. Okay, dia bagi kat sini set A. Set A ni adalah buah-buahan tempatan Malaysia. Jadi, kalau kita tengok gambar ni ada 3 gambar iaitu buah durian, buah rambutan dan buah apple. Okey. Untuk set A ni, kita boleh senaraikanlah unsur bagi set A ni. Maksudnya, kita boleh tulis A sama dengan buka kurungan, durian, rambutan. Okay, kita perlu tulis apple ke? Tak perlulah sebab dia kata buah-buahan tempatan Malaysia. Kita senaraikan dulu unsur. Ataupun kita boleh tulis macam ni. Durian, epsilon. Epsilon ni adalah unsur kepada set A. Boleh kata macam ni. Durian, epsilon, A. Durian ni dalam set A. Rambutan pun sama. Rambutan, epsilon, A. Macam tu. Kalau apple macam mana? Apple. Kita buat epsilon tapi ada tanda macam ni. A.
Macam tu. Okey, next. Sekarang kita lihat bilangan unsur dalam set. Soalan dia kata diberi P sama dengan huruf dalam perkataan wawasan dan set Q ialah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Cari bilangan unsur bagi set P untuk soalan A, untuk soalan B bilangan unsur bagi set Q. Kita tengok. Kita keluarkan dulu. Step untuk kita jawab soalan ni adalah dengan kita senaraikan dulu unsur yang terdapat dalam set P. Jadi, set P ni adalah, kita buatlah P sama dengan buka kurungan. Mula-mula W. A. Lepas tu kita nak tulis W ke? Tak perlu. Sebab kita dah satu W. A pun tak perlu sebab kita dah tulis. Kita buat huruf S. A tak perlu. Kita buat huruf N. Jadi kalau kita bilang, kalau kita kira bilang unsur dalam set P ni adalah 1, 2, 3 dan 4. Jadi bilangan unsur bagi set P ialah 4. Kita tengok pula untuk soalan B. Soalan B dia kata 2 digit yang hasil tambah digit ni sama dengan 7. Jadi Q ni kita senaraikan dulu unsur dia. Unsur bagi set Q ni adalah nombor 16. 1 tambah 6 dapat 7 kan. Lepas tu 25, 34, 43. Sampai sini kita terus macam terbalikkan je lah nombor. Maksudnya kalau sini 34 ni 43. So yang sebelah ni 25 jadi 52. Ni 16, 61 dan last sekali adalah 70. Kita pun tutup kurungan. Jadi kita pun kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bilangan unsur bagi set Q adalah 7. Itu sahaja. Seterusnya kita lihat kesamaan set. Untuk kesamaan set ni, konsep dia senang saja. Kita lihat unsur yang terdapat dalam set. Beberapa set tu adakah sama. Bila sama, dia dipanggil set yang sama lah. Kalau kita tengok set A, set B dan C ni, huruf semua sama. Macam untuk set B, set C ni dia ada huruf H, dia ada huruf A kan, semua ada kan. Dia ada huruf R, U dan M. Jadi kita boleh katakan set A, B dan C ni kita boleh tulis macam ni je lah. A sama dengan B sama dengan C. Maksudnya adalah set A, B dan C mempunyai unsur yang sama. Seterusnya kita lihat contoh lah. Kita lihat contoh kat sini. Dia kata terangkan sama ada setiap pasangan set yang berikut adalah set sama atau bukan. Untuk soalan A dulu. Kita fokus kepada soalan A. Dia kata P, huruf vokal dalam perkataan sekolah. Huruf vokal adalah huruf E, I, O, U tu lah. Maksudnya kalau kat sini huruf E, O dan E. Kita tengok pula untuk Q. Set Q. Set Q dia kata huruf vokal dan perkataan kejohanan. Ada huruf E, ada O dan ada E. Jadi kita boleh tulis macam ni lah. P, buka kurungan, E, O, A. Tutup kurungan. Set Q pula. Set Q sama jugalah. Buka kurungan, E, O, A. Tutup kurungan. Bila sama, jadi kita boleh katakan set P adalah sama dengan set Q. Untuk soalan B, kita senaraikan dulu dia punya unsur. F sama dengan buka kurungan 1 kuasa 2 1, 4 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2, 6 kuasa 2, 7 kuasa 2, 49. Sampai sini sahaja. Kita tengok pula untuk G. G ni dia bagi 4, 9, 16, 25, 36 dan 49.
Okey, kalau kita tengok unsur dalam set F dan dalam set G ni tak sama, jadi kita pun tuliskan F tak sama dengan G. Okey, itu saja. Okey, seterusnya, okey, untuk 11.2 kita akan belajar pada minggu hadapan. Kita tangguhkan dulu kelas pada hari ini dengan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.